Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila binti Razali, nombor matrik 141224, pelajar HPA 201E. Pada kali ini, saya akan membincangkan tentang tajuk konsep Tauhid dalam Islam. Apa itu Tauhid? Tauhid bermaksud mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Tauhid dari segi bahasa berasal daripada perkataan wahadah yang memberi maksud tunggal atau satu. Manakala tauhid dari segi syarak pula bermaksud mengesakan Allah dengan ibadat serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Terdapat 3 perkara asas yang dibincangkan dalam ilmu tauhid, iaitu yang pertama ialah ilmu mengenai ketuhanan, iaitu ianya meliputi ilmu uluhiyah, rububiyah dan nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ilmu mengenai kerasulan, iaitu sifat yang wajib bagi para rasul. Dan akhir sekali, perkara yang dibincangkan adalah perkara-perkara sam'iyah, iaitu perkara-perkara ghaib seperti azab kubur, nikmat kubur dan lain-lain. Orang Islam percaya bahawa Tauhid adalah kepercayaan asas bahawa Tuhan itu satu dan hanya ada satu Tuhan. Tauhid bermaksud kesatuan dan merupakan inti dari kepercayaan umat Islam. Islam adalah agama Tauhid. Pembahagian Tauhid pula terbahagi kepada 3, iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Al-Asma wal-Asifat. Pertama sekali saya akan terangkan apa itu Tauhid Rububiyah. Perkataan rububiyah berasal dari perkataan Rabb yang bermaksud pencipta, pemilik dan penguasa. Pengertian tauhid rububiyah ialah meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, memiliki, menguasai, mentadbir, memelihara dan memerintah sekalian alam. Tauhid al-rububiyah juga ditafsirkan sebagai tauhid kekuasaan. Ia membawa maksud mengaku dan mengiktiraf bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta kepada seluruh alam dan pemiliknya. Allah yang mencipta, memberi rezeki kepada semua makhluk, menghidup dan mematikan sesuatu yang ada di atas alam maya ini. Allah sahaja yang memberi mudarat, manfaat dan kesenangan kepada seseorang. Allah juga yang menerima permohonan hamba-Nya. Dialah yang mentadbir, mengurus perjalanan alam ini dan berkuasa melakukan sesuatu menurut kehendak-Nya, dan tidak ada kuasa yang mampu menandingi kekuasaannya. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu Tauhid Uluhiyah. Perkataan uluhiyah berasal dari perkataan ilah yang bermaksud dicintai, diguruni dan dipatuhi. Oleh itu, secara ringkasnya, pengertian Tauhid Uluhiyah ialah meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah, diibadati, dipatuhi, diminta pertolongan, digeruni dan dicintai. Oleh itu, jelaslah Tauhid Al-Uluhiyah ialah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan yang lain. Jika salah satu hak peribadatan diberikan kepada yang lain selain daripada Allah, maka berlakulah penyelewengan dan terjadinya syirik kepada Allah dalam konteks Tauhid ini. Memandangkan Tauhid Al-Uluhiyah ini mempunyai pertalian rapat dengan pengabdian dan pengibadatan kepada Allah. Lantas, pengertian tentang ibadah perlu difahami dan dengan baik oleh setiap umat Islam, kerana ibadah merupakan suatu nama bagi sesuatu yang disukai Allah sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Lantaran itu, ia perlu dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disertakan dengan sebarang unsur syirik dengan sesuatu yang lain. Apabila seseorang itu beriman dengan Tauhid Al-Uluhiyah, maka secara langsung dia dikira beriman dengan Tauhid Al-Rububiyah dan Tauhid Al-Asma Al-Wasifat. Sebenarnya Tauhid Al-Uluhiyah adalah berasaskan pengakuan terhadap keesaan Allah yang terlafaz dalam lafaz yang membawa maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Pengakuan itu selaras dengan firman Allah, "Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah." Seterusnya saya akan menerangkan apa itu Tauhid Al-Asma wa As-Sifat. Pengertian Tauhid Al-Asma wa As-Sifat ialah meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna.
dengan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang boleh menyerupai makhluk. Menurut Syed Muhammad Rashid Ridha, beliau mentafsirkan Tauhid Al-Asma wa As-Sifat sebagai mengesakan Allah dari segala nama dan sifat-sifatnya, kerana Allah hanya layak bersifat dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengetahui segala sesuatu, berkuasa ke atas setiap perkara, hidup, tidak mengantuk, tidur dan tidak memiliki segala sifat kekurangan yang lain. Segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala terlaksana dan tidak ada yang mampu menghalang kehendaknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat dan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat yang mulia. Maha suci Allah dari bersifat dengan sifat kekurangan dan kelemahan. Nama-nama Allah banyak terdapat di dalam Al-Quran. Tauhid Asma al-Wasifat inilah yang menjadi pembeza utama antara Muslim dengan bukan Muslim. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan ialah Tauhid ialah ilmu yang mampu menetapkan kepercayaan beragama dan menyumbang kepada ketetapan, keyakinan, hasil dari dalil dan bukti yang benar-benar meyakinkan. Ilmu Tauhid lebih tertumpu kepada skop mencerita dan membahaskan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini juga dikenali dengan nama ilmu kalam, ilmu al-Qidah dan ilmu usuluddin. Penghayatan yang mendalam terhadap ajaran Islam yang berbaksikan kepada nilai-nilai Tauhid pasti memberi kesan kepada kehidupan seseorang individu Muslim. Lantaran Tauhid merupakan asas dan teras, umpama akar tunjang bagi sepohon pokok atau hati bagi manusia. Apabila hati itu bersih dan mantap, maka lahirnya tindakan panca indera yang selari dengan sunnah Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.